Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan latihan mahir diri 6.1 dalam buku teks muka surat 131. Okay, soalan 1. Tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap situasi yang berikut. Okay, A. Beza. Okay, so apabila nampak perkataan beza, mesti berkaitan dengan tolak. Antara X dengan 8 ialah 15 dengan keadaan X lebih besar. So, beza, so kita tulis X tolak 8. So, beza antara mereka adalah 15. Okey, so senang. Dapatkan maklumat, kita tulis jawapan. Okey, B. Harga sebuah buku latihan adalah 3 kali. Okey, so apabila 3 kali, dia mesti ada berkaitan dengan darab sepatang pen. Okey, maksudnya satu buku, okey, 3 patang pen. Okey, kalau katakan, kita katakan pen sama dengan X, maka buku adalah 3 kali. 3 kali X. Maka 3X. Satu buku, 3 batang pen. Maka dia memberi berapa? 2 buah buku. Okey, kita tulis saja 2 buah buku campur 8 batang pen. Jumlahnya adalah RM42. Okay, biasakan diri kita keluarkan maklumat daripada soalan ke dalam bentuk separuh matematik. Okay, lepas tu barulah kita tukar dia. Okay, jadi buku kita adalah 3X. So 2 darab 3X tambah 8. Pen adalah 1X sahaja. So X sama dengan RM42. M tu boleh buang. So akhirnya 6X tambah 8X sama dengan 42. So ini sebutan serupa, dah boleh campurkan. So 14X sama dengan 42. Senang saja. So kita keluarkan, baca maklumat, jangan direct nak pergi terus dapatkan jawapan. Okay? Biasakan diri baca soalan, keluarkan maklumat dia dalam bahasa. Lepas tu daripada bahasa kita tukar jadi separuh matematik, barulah kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Akhirnya baru kita boleh selesai. Kalau kita nak direct terus pergi selesai, memang selalu kita tak jumpa jawapan. Okay. C. Okay. Umur Haziq ialah P tahun. So dia bagi maklumat P tahun. Okay. Dia lahir ketika ibu dia 34. Okay. So kita sini ada 34. Okay. Umur ibu sekarang dia adalah 3 kali umurnya. So kita nampak lagi 3 kali. So 3 kali tu maksudnya kena darab. Okay. Darab. So umur dia, okay, Haziq kalau sekarang adalah P. Okay. Ibu dia adalah 3 kali. Okay. 3 kali Haziq. So sama dengan apa? 3 darab P. Okey, umur sekarang dia 3P. Dan dia dilahirkan masa mak dia umur 34. So sekarang dia dah P tahun. So ibu dia sekarang adalah umur dia 34 tahun tambah dia Haziq dah P tahun. So maklumat dia pun kata 3 kali. Maka kita samakan 34 tambah P sama dengan 3 kali P. So kalau kita buat, ringkaskan dia, inilah hasil dia. Okay, umur dia dilahirkan P. So sekarang dia dah P tahun lah. Kalau dia kerja 10 tahun, 10 tahun lah. Okay, umur mak dia adalah 34. Campur dia dah 10 tahun, dah 40 tahun lah. Lepas tu soalan tu kata 3 kali umur dia. So 3 kali 3 darab 10 ke. So kita betulkan. Okay, keluarkan maklumat dia, bentuk dalam ayat-ayat dulu. Nanti daripada perkataan-perkataan ni baru kita dapat idea. Okay, itulah selesai bahagian C. Soalan 2, selesaikan persamaan berikut dengan kaedah cuba jaya. Okey, so kita tengok cuba jaya tu maksudnya kita anggap cuba apa nombor dia. Okey, katakan X adalah tolak 10, mesti lebih besar. Okey, katakan X adalah 11. Okay, maka 11 tolak 6 sama dengan 5. Okey, ini bukan jawapan sebab kita nak 10. Okay, kalau katakan X adalah 15. Okay, so 15 tolak 6 sama dengan 9. Okey, bukan lagi. So beza dia 16. Okay, 16 tolak 6 adalah 10. Maka X adalah 10. Okey, ini adalah kaedah cuba jaya. Itu maksudnya guna kaedah congak-congak lah. Okey, yang kedua, 2X
tambah 3 sama dengan 11. So, kita cuba kalau X sama dengan 1. So, kita masukkan X sama dengan 1. Okey, tekan kalkulator. 2 darab 1 tambah 3 adalah 5. Okey, ini bukan jawapan. Okey, kita cuba tengok beza lagi 11. 5, 6, 7. Okey, kita cuba buat 3. Okey, 2 darab 3 tambah 3 sama dengan, tekan kalkulator, 2 darab 3, okey, 2 darab 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Belum lagi 11. So, ini bukan jawapan. So, kita cuba X sama dengan 4. Okey, 2 darab 4 tambah 3, tekan kalkulator, 11. Maka X sama dengan 4. Okay, itulah cara kaedah cuba jaya. Okey, yang belakang tu sama C, 14 tolak 3X sama dengan 8. Okey, katakan X sama dengan 1. Okey, 14 tolak 3 tarik ni sama dengan 8. Sama dengan 8. Tekan kalkulator, kita dapat 11. Maka ini bukan jawapan. Kita cuba besarkan lagi 2. Okey, katakan kita kalau buat besar sangat, okey, katakan kita buat 5. Okey, 14 tolak 3 darab 5 adalah, tekan kalkulator, negatif 1. Ini terlebih besar pula. So, kita buat X sama dengan 2. Okey, 14 tolak 3 darab 2, tekan kalkulator, memang dapat 8. Maka X sama dengan 2. Okey, kaedah cuba jaya boleh dapatkan jawapan juga, tapi ambil masa yang panjang. Tapi kalau soalan PT3 memang minta kita ikut kaedah cuba jaya, mesti tunjuk kaedah cuba jaya. Kalau kita selesai mengikut cara lain, dia akan dapat kosong markah. So, mesti jawab ikut kehendak soalan kaedah cuba jaya. Okay, soalan 3, selesaikan bersama yang berikut dengan menggunakan aplikasi konsep kesamaan. Ini yang seperti biasalah yang kita buat. So, kita tengok yang pertama. Okay, 5X tambah 1 sama dengan 3X. So, kita ada 3 sebutan. 2 pun ada X. Kita pilih yang lebih besar betul. So, ini hapuskan, tolak 3X, tolak 3X. So, kita dapat 5X tolak 3X tambah 1 sama dengan kosong. Belakang dah jadi kosong. So, ini dah sama. 2X tambah 1 sama dengan kosong. Okay, so, sini pun masih lagi 3 sebutan. Kita nak cari X saja. So, ini yang kena hapus. Tolak 1 jadi kosong. Sini pun kena tolak 1. Okey, maka 2X sama dengan negatif 1. Okey, hapuskan. Perkali dia 2. Ni perkali dia. Hapuskan, bagi 2. So, X sama dengan negatif 1/2. Okey, negatif letak di tepi. Okey, so B. Okey, 2Y tolak 4 sama dengan 5Y. Okey, tambah 8. So, sini kita ada 4 sebutan. Okey. So, apabila ada 4 sebutan, kita fokus Y dahulu. Mana yang lebih besar? Okey, 5Y lebih besar. Okey, maka 2Y kena hapuskan jadi kosong. So, sini pun tolak 2Y. So, negatif 4 sama dengan 5Y tolak 2Y. Yang belakang salin balik tambah 8. Okay, 5Y tolak 2Y. Kita dapat 3Y. Tambah 8 tu salin balik. Negatif 4 tu salin balik. Okay. Lepas tu, ni pun ada 3 sebutan. So, sekarang tinggal 1Y aja. Okay, selesai. So, yang ini pula yang kena jadikan kosong. So, sini pun tolak 8. So, negatif 4 tolak 8 sama dengan 3Y. Okay, negatif 4 tolak negatif 8, negatif 12. Tekan kalkulator. So, ini 3Y. So, akhir sekali kita nak cari Y sahaja. Kita kena bahagikan dia punya perkali 3. So, sini pun bahagi 3. So, tekan kalkulator, dapat negatif 4. Okay, soalan C. C, kita tengok dia ada pecahan, tapi dia pecahan sendiri saja. So, sini ada 3 sebutan juga. Okay. Tapi dia ada 3. So, darab 3. Penyebut dia 3. So, semua kena darab 3. Supaya kita hapuskan penyebut dia. So, tinggal 2X. Ini tekan kalkulator. 9 darab 3, 27.
7 darab 3 adalah 21. So dapat balik 3 sebutan. X satu sahaja. So sini kena tambah 27. Cuba tekan kalkulator tolak atau tambah supaya dia jadi kosong. So sini pun tambah 27. So 2X sama dengan 21 tambah 27. Maka 2X sama dengan 48. Nak cari X sahaja yang kita nak, bahagi dia punya perkali, bahagi dengan perkali dia. So dapat tekan kalkulator, dapatlah 24. Okey, itu sahaja. Cara dia sangat senang. Buat dengan perlahan, lama-lama kita dah kurangkan banyak langkah counting yang kita buat. Okay, seterusnya soalan 4. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah pematahbalikan. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga yang ada disebut dalam buku teks. So kita tengok apa maksudnya kaedah pematahbalikan. So mulanya kita tengok soalan A. 3X tambah 2 12. Okay, so kita mula senaraikan dahulu. Okay, mulanya katakan ini X. Okay, awal X, akhirnya 12. So apakah operasi matematik yang dia perlu buat? So daripada X dia kena jadi 3X, dia mesti darab 3. Okay, lepas tu baru dia tambah 2 sama dengan 12. So sekarang pematahbalik. So kita kena terbalikkan dia punya prosedur. Okay, so terbalikkan, kita salin balik ni X, ni 12. Okay, darab, tukar jadi bahagi. Tambah, tukar jadi tolak. Okay, so kita akan dapat dia punya yang baru. Okay, itu kita baca daripada kanan ke kiri pula. Itu yang maksudnya patah balik. So kita akan baca apa ni? 12 tolak 2 bahagi 3 sama dengan X. So kita akan buat 12 tolak 2, 10. Bahagi 3 sama dengan X. Maka X sama dengan 10 bahagi 3 sama dengan 31/3 X. Okay, so sekarang kita tengok contoh yang B. Okay, B 2X. Okay, 2 kurungan X tambah 4 sama dengan 22. So kita buat X di depan, 22 di belakang. Okay, ini awal, ini akhir. So apa yang akan berlaku adalah kurungan buat di dalam kurungan. So kita tulis dulu operasi dia tambah 4. Lepas tu di luar kurungan 2 ni maksudnya darab 2. Okey, darab 2. Okey, dah dapat 22. Okey, masa ni kita tengok adalah sebelah ke kanan. So sekarang kita patah balik. Masih lagi guna X 22. Tapi kita patah balik. So tambah 4 akan jadi tolak 4. Darab 2 akan jadi bahagi 2. Tapi kita cara baca adalah baca daripada kanan ni. So kita akan tulis apa? X 22 bahagi 2 tolak 4 sama dengan X. 22 bahagi 2, buat ini dulu. 22 bahagi 2, okey, 11 tolak 4 sama dengan X. So 11 tolak 4 adalah 7. Okey, ini adalah kaedah pematahbalik. Kita senaraikan semua operasi dia dulu. Bermula dengan X, berakhir dengan jawapan dia. Ini bukan semua soalan yang sesuai lah. Tapi kita boleh cuba tengok. Ikut dulu. Mana yang boleh, ikut dulu. Okay, C. Sama aja. Bermula. Okay, 7Y tolak 6 bahagi 9 sama dengan 4. So, kalau kita mula dengan Y, berakhir dengan 4. So, apa dia buat dulu? So, kalau ada pecahan, okay, nanti kita akan tengok. So, Y sekarang bermula dengan 7. So, dia nak dengan 7, dia kena darab 7 dulu. Okay. Y darab 7 dapat 7Y. Okay, lepas tu dia tolak 6. Lepas tu dia bahagi 9. Okay, sama dengan 4. So, kalau kita patah balik, kita buat pematah balik. So, 4 bahagi 9, tolak 6, darab 7, baru sama dengan Y. So, kita salin balik. 4 bahagi
Terbalikkan dia punya proses dulu. Darab akan jadi bahagi 7, tolak 6 akan jadi tambah 6, bahagi 9 akan jadi darab 9. So sini 4, sini Y. Barulah kita baca balik dia punya operasi. Ya, macam ni. Tadi tu ke kanan. Tersilap pula. So kita akan buat 4 darab 9 tambah 6 bahagi 7 sama dengan 4. Okay, operasi matematik ni sebenarnya dah salah. Kalau awak tekan kalkulator, awak kalau terus tekan kalkulator dia akan jadi salah. So kita akan buat satu-satu operasi dia dulu. Ni 36 tambah 6 bahagi 7 sama dengan Y. Okay, 42 bahagi 7 sama dengan Y. Lepas tu baru 6Y. Okay, kita tak boleh tekan kalkulator terus sebab ini adalah kaedah pemata balik. Dia menunjukkan operasi yang kita patah balik. Bermula dengan darab Y darab 7, 7Y tolak 6 bahagi 9 sama dengan 4. So apabila kita tukar semua dia punya simbol, patah balikkan dia punya semua simbol, buat daripada kanan ke kiri pula. Bahagi 9 jadi darab 9, 4 darab 9 dahulu. Tekan kalkulator dulu, ini 36. Tambah 6 jadi tolak 6. Tolak 6 jadi tambah 6, so tambah 6. Darab 7 jadi bahagi 7. Okay, so ini adalah kaedah pemata balikkan. Memang merumitkan, tapi ini adalah salah satu konsep yang boleh selesaikan soalan. Kita kena tahu kalau soalan PT3 minta, kita kena tahu. Okay, soalan 5, seramai 35 orang menyertai satu aktiviti gotong royong. Okay, bilangan murid perempuan adalah kurang daripada lelaki 5 orang. So, berapakah ramai lelaki? So, sekarang kita kena tahulah apa yang dia kata. Ada 35 orang. Okay, ada perempuan, ada lelaki. So, kalau kita tulis macam ni lah, perempuan campur lelaki. Lepas tu dia kata perempuan 5 orang kurang daripada lelaki. So 5, okay, perempuan adalah kurang orang. Okay, lelaki kurang 5 orang. So katakan perempuan adalah P, lelaki adalah L. Kita guna huruf kecil. P, L. Okay, lepas tu dia kata kurang 5 orang. Maka P adalah lelaki kurang 5 orang. Ini lelaki. Ni jumlah kelas tu ada 35 orang. Maka kita dah dapat L tambah L adalah 2L. Tolak 5. So sini masih kekal 35. Lepas tu kita dah dapat 3 sebutan. Okay, L ada satu saja. So kita nak hapuskan sini. Tambah 5 sama dengan 0. Sini pun tambah 5. Maka 40. 35 tambah 5 adalah 40 sama dengan 2L. Okay, lepas tu bahagi dengan dia punya perkali 2 bahagi 2. Maka akhir sekali L adalah 20. Maka jawab soalan lelaki 20 orang. Okay, selesai. So di sini kita hanya cuma kena tahu perempuan campur lelaki ada 35 orang. Dia kata perempuan adalah 5 orang kurang daripada lelaki. So kita 5 orang kurang daripada lelaki. So lelaki kalau tolak 5 dapatlah perempuan. Okay, sebab perempuan yang kurang. So kalau katakan perempuan adalah P, lelaki adalah L. Okay, maka P adalah lelaki kurang 5 orang. So L tolak 5. Ya, akhirnya kita boleh selesai seperti biasa. Okey, soalan 6. Masa yang digunakan oleh Nadia untuk menjawab kuis geografi, 30 minit. Lebih daripada kuis sejarah. So, kita keluarkan maklumat dahulu. Okey, dia kata geografi, lebih 30 minit daripada sejarah. Okey, so kalau kita tukar geografi kepada X, atau G, lebih 30 minit sejarah. Okey, so sama dengan lebih tu maksudnya lebih. Okey, sejarah tu saya guna S. Okey, yang kedua, maklumat kedua dia bagi adalah masa yang digunakan untuk menjawab kuis sejarah pula. Okey, kuis sejarah pula adalah separuh daripada geografi. So kita keluarkan. Ini tadi yang pertama dia cakap. Ini yang kedua pula dia cakap sejarah adalah separuh. Apa dia? Geografi. Maka sejarah sama dengan separuh tu separuh lah.
geografi G. Dia tak cakap tambah lebih atau kurang. So kalau dia tak cakap beza atau lebih, kita rapatkan saja, darab saja. So sekarang kita dapat yang pertama adalah G sama dengan 30 tambah S. Sebab dia kata jawab geografi adalah 30 minit lebih daripada sejarah. So 30 lebih sejarah. Sejarah separuh geografi. So sejarah separuh geografi. Okay, kita boleh selesaikan. Okay, G adalah 30 tambah S. Kita boleh masukkan G ni ke dalam G ini. Atau kita boleh masukkan S ini ke dalam S. So kita buat dua cara. So cara pertama. Saya gunakan yang ni. Okay, S. Tengok S sama dengan 1/2 G sama dengan 1/2 G tadi kita kata apa? 30 tambah S. So kita akan dapat 15 darab kan? Tambah setengah S. Ni S. So kita ada 3 sebutan. So mana yang lebih besar? S ini lebih besar. Okay, yang ini yang lebih kecil. So tolak setengah S. Tolak setengah S. Maka kita dapat S tolak setengah S sama dengan 15. Okay. Tolak tu maksudnya setengah lah tinggal. Okay, last sekali kita nak hapuskan penyebut. Darab 2. Maka S sama dengan 30 minit. Lepas tu barulah kita ganti balik. Okay. Apa dia? G. G sama dengan 30 tambah S. Sama dengan 30 tambah 30. So sama dengan 60 minit. Jumlahnya G tambah S adalah 90 minit. So masa dia jawab adalah 1 jam 30 minit. Itu kaedah pertama. Kalau kita tukar, nampak dia akan jadi susah sebab ada pecahan. Okay. So kaedah kedua, kita jangan guna yang susah tu, kita guna yang senang. So mana S masukkan yang ke dalam. So kita akan buat G sama dengan 30 tambah S. So kita tukar aja S tu adalah apa dia? 1/2 G. So ini terus jadi senang sebab kita terus dapat 3 ni. So kita tolak setengah G, sini pun tolak setengah G. So kita tulis G tolak setengah G sama dengan 30. Okay, setengah G sama dengan 30. Okay, hapuskan penyebut dia. So darab 2. So G sama dengan 30 darab 2 adalah 60. Okay, lepas tu barulah kita masukkan S sama dengan 1/2 G. Okay, 1/2 G. G tadi berapa? 60. Okay, tekan kalkulator. Dapat 30. Maka geografi tambah sejarah adalah 60 tambah 30 sama dengan 90 minit. So 1 jam 30 minit. Dua cara pun kita boleh dapatkan jawapan. Okay, pergi tengok betul-betul, buat belahan-belahan, kita akan dapat jawapan. Okay, sekarang tengok soalan 7. Ada gambar raja, ada meja kecil, meja besar. Okay, raja di atas menunjukkan pelan. Okay, lepas tu dia bagi maklumat apa lagi. Yang ada nombor. Okay, jarak meja dengan meja adalah 1.5. Jarak dengan dinding, meja dengan dinding adalah 2 meter. Lepas tu dia dah bagi. Okay. So, kita kena keluarkan semua maklumat. Saya besarkan gambar raja ni. Okay, kita mana yang ada nombor? Okay, yang bawah. Okay, dia kata meja dengan dinding beza dia 2. Meja kecil adalah X. Meja dengan meja adalah 1.5. Meja panjang 2X. Meja dengan meja 1.5. Meja panjang 2X. Sini meja dengan dinding adalah 2. So jumlahnya keseluruhannya, kan soalan dah bagi kan, 16. Okay, 16 soalan dah bagi. So yang pertama kita dah dapat. Jumlah dia adalah 16. So kita boleh tulis dalam bentuk 2 tambah X tambah 1.5 tambah 2X tambah 1.5 tambah 2X tambah 2 sama dengan 16. Mana yang sama
X dengan X dengan X. Kita kumpulkan. So, 2X, 2X, 5X. Nombor dengan nombor dengan nombor dengan nombor. Tekan kalkulator. So, kita akan dapat 2, 4, 3, 7. Sama dengan 16. So, kita dah boleh selesai. Okay, tolak 7. Tolak 7. So, 5X. Sama dengan 16 tolak 7. Okay, 5X sama dengan 16 tolak 7 adalah 9. Maka X adalah 9 bahagi 5. Okay, atau tekan kalkulator sama dengan 1.8. Okay, baru selesai untuk yang X. So, sekarang kita tengok pula yang Y. Okay, so sama juga. Maklumat yang diberi adalah sama. Maka kita buat apa? Meja dengan dinding 2. Meja dengan meja 1.5. Meja dengan meja 1.5. Meja dengan dinding 1.5. Jumlah 10.6. So sini ada lagi satu ayat. So kita buat aja. Okey, kita salin balik. 2 tambah 1 meja ni ada Y. Okay, panjang Y. So, Y tambah 1.5 tambah Y tambah 2 tambah 1.5 tambah Y tambah 2 sama dengan 10.6. Okay, panjang meja. So, sekarang, ya betul. Okay, mana yang sama kita kumpulkan. Okay, ada Y, ada Y, ada Y. So, ada 3 Y. Okay, 3Y. Nombor masih sama. 2 tambah 2. Tekan kalkulator. Nombor dengan nombor 10.6. Okay, so sekarang ada 3. So ni tolak 7. Ini tolak 7. Okay, semakin lama awak boleh buat cepat sikit. 3Y sama dengan 10.6 tolak 7. Sama dengan. Okay, tekan kalkulator kita dapat 3.6. Okay, bahagi perkali Y, bahagi perkali Y. 3. So, kita hapuskan. So, kita dapat Y sama dengan 1.2. So, X kita dah dapat. Okay, maka X sama dengan 1.8. Y sama dengan 1.2. Tapi soalan meter kita jawab apa? Luas meja. Okay, meja kecil, meja besar. So, meja kecil, meja besar. So, kita tengok luas meja. Luas meja adalah apa? Panjang darab lebar. X darab Y. Tadi X kita dapat 1.8. Ni 1.2. Betul tak? So 1.8. 1.2. So tekan kalkulator. Kita dapat 2.16. Unit dia meter kuasa 2. Okay, yang ini pula luas meja panjang. Okay, sama juga luas meja sama dengan panjang darab lebar. So, X adalah 1.8, Y adalah 1.2. Tekan kalkulator. Okay, 4.32 meter persegi. Okay, selesai. Nampak soalan susah, tapi kalau kita baca betul-betul, kita akan dapat langkah penyelesaian dia. Okay, so cuba buat, tengok betul-betul, semak jawapan awak. Okay, sekian, terima kasih.